Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung perbincangan kita tentang tata bahasa asas bahasa Arab. Jadi sepatutnya hari ini kita nak buat objektif ke-6. Tapi sebelum kita meneruskan perbincangan ini, kita nak membincangkan semula pembentukan pecahan kata kerja telah berlaku yang menunjukkan kepada jantina, bilangan dan pihak. Jadi saya rasa ini agak penting kerana dia amat asing daripada bahasa Melayu. Jadi saya pun telah menyediakan nota tambahan dan saya telah postkan kepada WhatsApp grup kita. Saya telah postkan dan kalau ada yang berkesempatan untuk print out ataupun melihatnya tak apalah, tapi saya akan paparkan juga untuk kita bincang bersama. Di antara masalah yang dihadapi apabila seorang tu belajar bahasa Arab tentang wazan, pertamanya perkataan bahasa Arab itu sendiri tidak begitu mantap dari segi maknanya ataupun penggunaannya. Dan apabila ditambah dengan wazan seperti fa'al, fa'alta, fa'altu, fa'alti, fa'altum dan sebagainya, apabila ditambah dalam perkara-perkara begitu, dia akan jadi lebih dikhawatiri lah, dia akan menjadi lebih mengelirukan. Jadi untuk di antara cara untuk mengatasi masalah ni, kita gunakan strategi. Dalam pembelajaran bahasa, kalau dalam ilmu linguistik, strategi ni bebas. Strategi ni banyak sangat. Ada orang menggunakan nyanyian untuk sebagai strategi kerana setengah-setengah pelajar ataupun yang nak belajar bahasa tu dia lebih senang dengan menyanyi untuk menguasai sesuatu aspek tu. Ada yang menggunakan drama, ada yang menggunakan lukisan ataupun macam-macam lah untuk sebagai strategi untuk supaya objektif tu tercapai. Ini strategi ni kita tak boleh kata dia salah atau betul. Dia bergantung kepada pelajar dan juga pengajar tu lah. Kalau pelajar tu lebih sesuai dengan suatu cara tertentu, kita gunakan strategi yang sesuai dengan pelajar. Jadi dalam konteks ni saya kalau nak buat strategi menyanyi, katakan saya rasa tak sesuai lah. Kerana kita dah dewasa, kita tak naklah menyanyi kan, kita nak memahami suatu aspek tu. Jadi sekarang ni masalah nak memahami aspek pembentukan pecahan kata kerja telah berlaku dan sedang berlaku. Yang mana daripada sedang berlaku nanti akan timbul pula kata kerja suruhan dan larangan. Jadi kalau asas-asas ni bagi saya tidak begitu mantap, kemungkinan kita akan rasa amat berat ataupun amat bukan nak kata susah, tapi maksudnya terlampau complicated lah suatu wazan tu. Jadi strategi yang saya nak gunakan di sini ialah, kalau lihat di paparan tu dan juga saya telah postkan dia punya nota tambahan tu, saya boleh namakan ni sebagai Bamba. Bamba ni broken Arabic lah. Dan bahasa Melayu jadikan bahasa Arab. Untuk memahami pembentukan wazan. Jadi sekarang ni kita ingatkan semula yang telah kita bincangkan sebelum ni. Kalau wazan 5, sekarang kita dalam wazan 5. Dan wazan 5 tu, 5 ni asalnya 5. Tetapi daripada wazan telah berlaku, kata kerja telah berlaku, dia akan berpecah lagi. Dia akan jadi banyak. Dan kata kerja sedang berlaku pun dia akan berpecah lagi jadi banyak. Dan daripada kata kerja sedang berlaku dia akan jadi kata suruhan nanti, pecah lagi. Jadi itu yang dikatakan daripada 5 ini akan terbitlah ataupun akan timbullah wazan-wazan lain. Jadi wazan 5 ni kita perlu faham betul-betul. Ni wazan 5 ni apa dia? Kalau kita lihat semula. Ini untuk mengingatkan saja. Wazan 5 ni kalau kita pergi ke muka surat 47. 47 nak peringatkan kerana kadang-kadang kita terlupa.
terlepas pandang. Jadi kita perlu diingatkan selalu. Wazan 5 ni 5 saja. Telah berlaku, sedang berlaku, ataupun sedang dan akan berlaku. Ini dua kategori ini ialah sebagai kata kerja. Dan kata nama pelaku, kata nama yang dilaku dan kata terbitan, tiga ini ialah kata nama. Dan dia ada ciri-ciri kata kerja, ciri-ciri kata nama yang kita telah bincangkan sebelum ni lah. Kalau kata nama tu dia ada alif lam, dan kadang-kadang dia tak boleh berbaris dua, kadang-kadang dia boleh baris dua. Dia ada kategori lelaki dan perempuan dan seterusnya. Itu ciri-ciri kata nama. Tapi kata kerja ada ciri-ciri tertentu. Dia sebelum kita dapat terjemahkan kata kerja itu ke dalam bahasa Arab, kita mesti ada 4 aspek yang kita perlu kenal pasti. Sama ada dia telah berlaku ataupun sedang berlaku. Kemudian sama ada lelaki ataupun perempuan yang melakukan kata kerja itu. Ini kita ingatkan semula ya. Ataupun bilangan yang melakukan satu kata kerja itu adakah dia seorang ataupun ramai. Kemudian pihak dia. Pihak dia adakah orang yang kita cakapkan tentangnya, pihak dia, ataupun kita lawan bercakap pihak kamu, ataupun kita yang bercakap ni. Pihak saya ataupun pihak aku yang bercakap ni. Ini barulah kita boleh sebut satu kata kerja itu. Jadi ini adalah ciri-ciri bahasa Arab yang kita perlu diingatkan selalu. Mudah-mudahan dia akan jadi mantap. Ya. Baik, ini ialah kita nak ingatkan wazan 5 itu apa dia. Dan kalau kita nak memantapkan dari segi pembentukan pecahan daripada kata kerja telah berlaku ni. Jadi kita saya gunakan strategi iaitu menggunakan perkataan bahasa Melayu untuk memberi gambaran tentang bagaimana imbuhan-imbuhan diletakkan ataupun diberi kepada 3 huruf dasar dan bagaimana kita nak menyebutnya berdasarkan kepada 4 aspek tu. Jadi kita dah lalui sebelum ni. Kalau kata kerja telah berlaku, dia ada 3 bentuk. Sama ada fa'al, ataupun fa'il, ataupun fa'ul. Jadi perkataan-perkataan dalam bahasa Arab, kata kerja dalam bahasa Arab, kita boleh lihat dalam kamus, dia akan sebutlah. Sama ada satu perkataan itu ialah fa'al, ataupun fa'il, ataupun fa'ul. Jadi kalau contohnya fa'al, nasar. Nasar itu fa'al. Kalau fa'il, dia akan sebut syarib. Contoh di antara contohnya syariba ataupun syarib iaitu minum, iaitu wazannya fa'il, syarib. Dan kalau fa'ul seperti kabur, kabura ataupun kabur maknanya telah besar. Baik, jadi sekarang kita nak memahami pecahan dia, saya gunakan strategi untuk melihat bagaimana imbuhan ataupun pecahan-pecahan itu berlaku pada kata dasar yang asal, fa'al itu. Dan sekarang ni nombor 1 ni kita membincangkan tentang wazan fa'al dahulu. Jadi wazan pecahan kata kerja telah berlaku fa'al, contoh ni, ini huruf dia. Ini perkataan dia. Jim, lam, nun. Kerana ini daripada bahasa Melayu. Jadi kalau kita dah tahu wazan dia yang bahagian ain tu bahagian atas, kita boleh sebutlah. Ini fa'al, jadi itu kena sebut jalan. Jalan apa makna jalan? Itulah jalan, berjalan. Ini sebagai strategi saja. Baik, kalau jalan, kita sebut dia jalan. Kalau dalam konteks bahasa Arab, dia merujukkan kepada pihak dia, lelaki. Dalam contoh ni, ini saya tulis sini ya. Sebagai contoh pertama, nanti kita buat latihan ya. Supaya kita nampak bagaimana nak mengubah suatu perkataan yang asal tu, jalan tu, dia akan jadi macam-macam. Jadi perkataan ini begitulah. Jadi kalau kita sebut jalan saja, dia menunjukkan bahawa itu seorang lelaki telah membuat satu perbuatan iaitu berjalan. Jalan. Jadi itu yang saya tulis sini. Huwa, dia. Bahasa Inggeris kita panggil he. He, kerana she itu untuk perempuan. Jadi kalau huwa, jalan. Baik. Pihak dia, ini pihak dia. Kalau perempuan, kita nak sebut macam mana, kita nak kata ke jalan, tidak. Kalau perempuan, kita sebut jalanat. Jadi ini yang isu ni. Kalau saya gunakan, ataupun kalau kita gunakan bahasa Arab pure tu, contohnya zahabat. Zahab, zahabat. Kemungkinan kita dah tak begitu mantap kataan zahaba ni. Dan kita diubahkan dengan imbuhan di akhir ataupun di awal dan sebagainya, itu kemungkinan menyebabkan kita lebih
susah nak tangkap sesuatu wazan tu. Itu pasal saya gunakan strategi menggunakan bahasa Melayu yang ada ciri-ciri bahasa Arab, iaitu dua suku kata. Jadi fa'al, dua suku kata ya, fa'al. Jadi kita ada perkataan-perkataan bahasa Melayu yang dua suku kata seperti jalan. Jadi perkataan inilah yang kita kalau boleh kita kuasai, dan kita kuasai bagaimana imbuhan-imbuhan yang berlaku padanya untuk menunjukkan pada 4 aspek tadi. Lelaki atau perempuan, seorang atau ramai, pihak yang bercakap tu. Jadi ini sebagai strategi. Jadi kalau kita tahu jalan itu ialah untuk lelaki dan seorang dia. Kalau perempuan yang telah berjalan, kita sebut macam mana? Jalanat. Kalau ditulis bahasa Melayu begitulah. Itu wazan dia fa'alat. Yang kita telah buat sebelum ni. Jadi kalau lelaki jalan, kalau perempuan jalanat. Okey. Kalau itu dia, kalau kamu seorang lelaki, kita nak sebut macam mana? Ini yang dikatakan wazan dia fa'alta. Jadi kalau anta fa'alta, anta jalanta. Kita dah kuasai perkataan jalan tu. Kita tahu dah makna dia. Tak ada ragu-ragu dah. Tapi kalau kita nak jadikan ini bahasa Arab, kalau kamu telah jalan, kamu seorang lelaki telah jalan, kita sebut dia jalanta. Semalam kamu jalan di mana? Contohlah. Malam jalan tak di mana? Kerana kita merujuk kepada orang yang kita lawan bercakap dan dia lelaki. Kalau perempuan pula, kita tak kata semalam jalan ta di mana? Kita kata semalam jalan ti di mana? Ini dia. Wazan dia itu fa'alti. Jadi kalau kita dah hafal perkataan jalan. Jadi kita boleh latih untuk menyebut wazan-wazan yang melambangkan kepada lelaki atau perempuan, bilangan satu atau ramai, dan juga pihak yang bercakap ataupun yang dilawan bercakap ataupun pihak yang dipertuturkan tentangnya. Jadi kita sebagai latihan kita boleh sebut 5 ni. Kerana kalau saya telah berjalan, kita lelaki perempuan sama dia, jalan tu. Perkataan asal ni ialah jalan. Jadi kita sepatutnya ataupun sebagainya kita boleh sebut jalan, jalanat, jalanta, jalanti, jalan tu. Jadi 5 perkara ni, 5 wazan ni yang kita harap kita boleh kuasai dengan mantap. Kerana kalau kita letak perkataan Arab yang asal nanti, seperti kasyaf contoh. Kasyaf apa maknanya? Lelaki telah buat sesuatu. Kalau perempuan, kasyafat. Kalau kamu lelaki, kasyafta. Kalau kamu perempuan, kasyafti. Kalau saya, kasyaftu. Tapi perkataan asal ialah kasyaf. Beginilah. Dalam bahasa Melayu, perkataan asal ialah jalan. Dan kita boleh buat 5 tu. Jadi ini yang kita nak mantapkan. Kerana kalau kita masuk pelajaran akan datang nanti, di mana ada kata kerja suruhan dan larangan, kalau ini kita tidak menguasai dengan mantap, dikhawatirilah. Itu akan lebih menggugat lagi. Jadi ini yang saya gunakan strategi, menggunakan perkataan bahasa Melayu, nak jadikan dia bahasa Arab, dan kita buat dia punya wazan-wazan berdasarkan kepada 4 aspek tadi itu. Baik, ini perkataan dia yang telah dipaparkan, telah dibuat, iaitu perkataan jalan. Jadi kita sepatutnya boleh sebut dengan pantas. Jalan, jalanat, jalanta, jalanti, jalantu. Dan kita tahu makna dia apa. Baik, ini adalah perkataan jalan. Kita tengok perkataan nombor 2. Wazan dia fa'al juga. Kerana ada 3 wazan. Ada fa'al, fa'il, fa'ul. Jadi sekarang kita nak buat, kita nak latih ni fa'al dulu. Jadi perkataan nombor 2, fa'al. Jadi perkataan ni mim kaf nun. Kita nak sebut perkataan mim kaf nun ni dalam wazan fa'al. Nak sebut macam mana? Makan. Mim baris atas, kaf baris atas. Dan nun tidak dibariskan. Jadi ini perkataan ialah makan. Baik. Kalau kita sebut makan saja, maknanya apa? Dia seorang lelaki telah buat sesuatu, telah makan. Makan. Kalau perempuan, ini kita tulis Arabnya, makan. Macam tu je lah. Penulisan dia begini. Tapi nak baca macam mana? Kita tahu wazan dia ialah fa'al, kita boleh sebut makan. Di sini kita tak perlu dibariskan. Baik. Kalau perempuan telah makan, nak sebut macam mana? Dia bukan kata makannya, dia akan kata makanat. Dia ada akhir tu ada nuts, ada bunyi t sikit.
Seperti ini jugalah. Jalan, jalanat. Kalau makan, makanat. Kalau perkataan kasyaf, kasyafat. Begitulah ya. Kalau hiya untuk dia perempuan, seorang perempuan, nak sebut dia dalam bahasa Arab, nak tulis ialah begini. Jadi kita boleh nak nampak dah ni. Wazan dia ialah fa'alat. Wazan dia fa'alat. Kita boleh tulis di sini fa'alat. Jadi kita dah tahu fa'alat untuk menunjukkan pada dia seorang perempuan telah buat sesuatu. Kalau perkataan dia asal ialah mim kaf nun, nak sebut macam mana? Makanat. Apa makna makanat? Dia seorang perempuan telah makan. Kalau kamu seorang lelaki telah makan, nak sebut macam mana? Makan ta. Ta tu anta. Kalau perempuan, seorang perempuan telah makan, kamu seorang perempuan telah makan, makan ti. Anta, anti. Jadi ini mungkin kita tak ada masalah. Kemungkinan masalah kita ialah sekarang, iaitu kalau dia seorang perempuan telah melakukan sesuatu. Jadi berubah dia punya sebutan ni, makan, pertamanya makan, berubah jadi makanat. Bila sebut makanat, kita tahu asal ialah makan. Dan letak at di akhirnya ataupun ta yang mematikan di akhirnya, dia akan jadilah merujuk kepada dia seorang perempuan telah melakukan sesuatu perkara. Baik. Kalau kamu tadi tu, dah sebut makan ta. Kalau perempuan, makan ti. Baik. Kalau saya telah makan, makan tu. Itu samalah lelaki dan perempuan. Kalau saya telah membuat sesuatu, kita sebut makan. Dia telah makan, ya, makan tu. Dan perkataan lain, kita tengoklah perkataan asal dia bagaimana. Jadi di sini kita boleh tulis di sini. Anta makan ta. Jadi kita dah tahu wazan fa'al. Fa'al ta. Barulah kita boleh tulis dengan mudah. Kita boleh baca dengan betul. Kalau anti makan ti. Dia tanda sini. Yang lain tu kita sepatutnya kita dah kuasai dah. Fa'al. Fa'al ti. Ini pun fa'al ta. Jadi ini nak tunjukkan saja bagaimana imbuhan itu kita perlu membentuk suatu perkataan merujuk pada 4 aspek tadi dengan wazan-wazan tertentu. Jadi kalau saya makan tu, samalah dengan sini, ya. Lelaki perempuan sama. Makan tu. Dalam konteks ini, perkataan seperti kalau kita gunakan strategi Bamba, bahasa Melayu jadikan bahasa Arab. Dalam strategi ini, kita sepatutnya kita dah boleh hafal dah 5 wazan tu. Kalau makan, kita boleh sebut makan, makanat, makan ta, makan ti, makan tu. Dan kita tahu apa makna tu. Jelas. Makna makan, kalau makan ta tu anti, anta lah makan ta. Kalau makan ti, anti lah makan ti. Kalau makan tu, saya. Kalau makan, dia. Kalau makanat, dia perempuan. Jadi itu yang apa ni? Yang kita nak cuba latih. Jadi kita buat bersama ni kerana saya rasa ini penting. Kita tak nak nanti kita tertinggal benda ni, kita tak menguasai sangat, itu kita buat benda lain yang lebih bercabang lagi, yang menyebabkan kita rasa tak begitu mantap. Ya. Jadi biar kita buat perlahan ni dan kita faham betul dan kita boleh kuasai. Baik, jadi sepatutnya diharapkan kita boleh buat 5 ni. Makan, makanat, makan ta, makan ti, makan tu. Dan tadi tu jalan, jalan, jalanat, jalan ta, jalan ti, jalan tu. Kita nampak dah apa benda tu. Apa benda yang maksudnya. Baik. Kita ambil perkataan yang ketiga. Wazan masih lagi fa'al. Berdasar pada wazan fa'al, kita nak sebut macam mana ni? Masak. MSK ni, kita letak ni lah. M-A-S-A-K, masak. Masak apa maknanya? Maknanya, dia seorang lelaki telah melakukan sesuatu perbuatan, iaitu telah masak. Cooking, telah cook. Baik, kita jadikan bahasa Melayu katakan, jadi masak saja. Kalau perempuan telah masak, nak kata macam mana? Kita ikut kaedah tadi, fa'alat. Jadi kalau perempuan nak kata fa'alat. Nak sebut fa'alat, jadi kita gunakan, kita sepatutnya kita kuasailah fa'alat, menunjukkan dia telah melakukan sesuatu. Jadi kalau masak, dia ialah masak. Begini tulisannya. Jadi kita boleh sebut kerana berdasar pada wazan fa'alat. Jadi kita boleh sebut masakat.
Jadi kalau ditulis dalam bahasa Melayu, kita akan kata masakat. Apa makna masakat? She ataupun dia perempuan telah masak. Baik. Kalau kamu lelaki telah masak, kita sebut macam mana? Masak ta. Sebab anta. Ya, anta masak ta. Kalau perempuan, anti. Masak ti. Jadi anti masak ti. Kalau saya, masak tu. Dan lelaki perempuan pun sama, masak tu. Jadi kita boleh tulis dia, masak tu. Samalah ni, lelaki dan perempuan. Perkataan nombor 3 ni, kita perlu menguasainya, kita perlu sebut dengan mantap. Yang ni tak ada dalam buku kan Ustaz? Tidak. Ini tak ada dalam buku kerana saya buat nota tambahan. Saya dah post pada grup. Ini tak ada dalam buku, Okay. huraian dia. Ada saya post pada grup. Nanti boleh rujuklah insya-Allah. Ataupun boleh rujuk pada rakaman nanti untuk mengulang balik. Baik, kita teruskan ya. Baik, kita perkataan masak ni, kalau bahasa Arab dia tabakh. Bahasa Arab dia tabakh. Masak bahasa Arab apa dia? Tabakh. Ini yang saya kata ya, tabakh. Jadi nak sebut tabakh, tabakhat, tabakhta, tabakhti, tabakhtu, kemungkinan kita dah perkataan tabakh tu kita tak begitu faham maksudnya sebenar ataupun penggunaannya bagaimana. Jadi kemungkinan kita akan menghadapi masalah untuk menguasai wazan ini. Itu pasal strategi kita gunakan perkataan Melayu. Jadi kalau perkataan masak ni sepatutnya kita boleh buat dengan tanpa berfikir ataupun tanpa dengan mantap sekali, iaitu kalau masak dia, lelaki telah masak. Kalau perempuan, masakat. Kalau kamu, anta masakta. Kalau anti masakti. Kalau ana masaktu. Jadi kita cubalah hafal perkataan ini dan kita cuba sebut selalu dan cuba mengulang-ulangnya supaya nanti kita dah biasa dengan sebutan ni. Dan kalau kita jumpa perkataan baru seperti tabakh, kita nak sebut dia, memang kita dah biasa perkataan yang kita dah hafal. InsyaAllah kita boleh kiaskan saja. Tabakh, tabakhat. Zahab, zahabat. Zahabta, zahabti, zahabtu. Raja', raja'at. Raja'ta, raja'ti, raja'tu. Katab, katabat. Dan apa sajalah. 3 huruf yang kita boleh ubah dia menunjukkan kepada 4 aspek tadi. Iaitu 4 aspek kata kerja. Kita buat berulang-ulang, diharapkan kita akan menguasai dengan mantap. Itu saja. Kerana saya khawatir begitulah. Pada awal kalau kita terus laju je, yang ni kita tak berapa kuasai, dia khawatir kita akan tergendala nanti progres kita. Jadi nombor 3 ni perkataan dia masak. Jadi cubalah hafal masak, masakat, masakta, masakti, masaktu. Dan kita faham apa maknanya masak itu. Baik, ini nombor 3. Ada lagi 2 yang wazan dia fa'al. Nombor 4, wazan dia fa'al. Jadi ra, kaf, mim nak kata apa? Merakam. Merakam suara, merakam apa sajalah. Merakamkan rasa gembira, apa saja tak kisah. Tapi maknanya rakam. Jadi kalau sebut rakam saja, dia merujuk kepada lelaki. Dia, seorang lelaki, telah melakukan sesuatu, telah rakam. Rakam apa sajalah. Jadi bahasa Arabnya, ra, kaf, mim. Nak sebut macam mana? Berdasar pada wazan ni. Fa'al, iaitu rakam. Kalau perempuan, berdasarkan kepada fa'alat. Jadi fa'alat, sebut macam mana? Ra, di sini ra, ka, begini. Tulisannya lah, kadang-kadang di setengah-setengah buku dia tandakan ta ni baris mati untuk mengesahkan lagi bahawa ini untuk perempuan. Rakamat. Kerana wazan dia asal dia fa'al. Fa'alat. Rakamat. Kalau kita tulis dalam bahasa Melayu, kita akan tulis rakamat. Beginilah. Rakamat. Jadi rakam, rakamat. Kalau anta, rakam, ta. Jadi kita tulis Arab dia. Rakam, ta. Kalau anti, kamu seorang perempuan. Rakam, ti. Dan Arabnya ialah rakam,
T. Dan kalau saya rakam tu. Rakam tu. Sama ya. Rakam tu. Jadi perkataan ini juga kita perlu berlatih supaya dia mantap. Ya. Kita boleh sebut tanpa berfikir panjang. Jadi kita kena sebut rakam, maknanya dia, seorang lelaki. Kalau rakamat, dia seorang perempuan. Rakamta, anta. Rakamti, anti. Rakamtu, ana. Dia kena sebut yang pantas ni. Ya. Rakam, rakamat, rakamta, rakamti, rakamtu. Dan kita nampak apa makna itu. Jadi kena latih lah. Dan banyak lagi pembedaan bahasa Arab. Kalau kita ini, perkataan bahasa Melayu ni, yang kita dah jadi dia bahasa Arab, kalau ini pun kita agak susah nak menyebutnya, jadi itu yang kemungkinan timbul isu. Kita nak sebut contoh nasar, nasarat, nasarta, nasarti, nasartu, nasartum, nasartuma, nasartunna, nasaru, nasarna. Wah, itu dikhawatirilah. Yang dah ada dalam bahasa Melayu pun kita rasa susah sikit ni. Dikhawatirilah kalau betul-betul bahasa Arab nanti. Kemungkinan kita harap tidak begitulah. Jadi itu yang kita gunakan strategi ini supaya kita dapat melihat dengan jelas dan faham dengan jelas perubahan-perubahan sebutan itu yang menunjuk pada makna-makna yang tertentu. Baik, ini perkataan nombor 4 ya. Rakam, merakamkan sesuatu. Perkataan nombor 5. Ini ta nun mim. Wazan dia fa'al. Apa benda maknanya? Tanam. Tanam bunga, tanam apa sajalah. Baik, samalah kaedahnya. Kalau sebut saja tanam, menunjukkan dia seorang lelaki telah membuat suatu perbuatan, iaitu telah tanam sesuatu. Kalau perempuan nak kata macam mana? Tanam, tanamat. Tanam untuk lelaki. Dan perempuan, tanamat. Tanam, tanamat. Kalau anta, tanam, ta. Kalau anti, tanam, ti. Arab dia, beginilah tulisannya. Tanam, ta. Dan kalau anti, tanam, ti. Dia kalau kita tanya kawan kita kan, semalam tanam bunga apa di kebun tu? Semalam tanam ti untuk perempuan lah. Kalau tanya lagi, semalam tanam ta apa di kebun? Kalau perempuan, semalam tanam ti apa di kebun? Jadi, tanam itu kita dah tahu maknanya. Jadi kita senang nak gunakan dia. Tapi kalau bahasa Arab dia, tanam apa dia bahasa Arab ya? Tanam bahasa Arab ialah zai, ra'ain. Kau sebut macam mana? Zara'. Kalau kita gunakan terus, yang kita tak menguasai sangat dia punya makna ni. Semalam zara'ti, apa dekat kebun? Semalam zara'ta, apa di kebun? Semalam Aminah zara'at, apa di kebun? Jadi, perkataan zara' pun kita belum lagi menguasai. Jadi, dikhuatirilah kita sebut zara'at, zara'ta, zara'ti, zara'tu. Kita pun blur sikit. Jadi, itu yang kita guna strategi ni. Tanam, kita dah jelas maknanya apa. Kita hanya perlu latih. Menyebut tanam, tanamat. Tanamta, tanamti, tanamtu. Itu dia punya apa ni, rasional je lah. Jadi, kalau kita boleh latih banyak-banyak ni, mudah-mudahan kita akan lebih kuasai pembentukan wazan ni bila kita gunakan betul-betul perkataan Arab itu sendiri. Baik. Kalau saya tanam tu, saja tulis tanam tu dan diilah tanam tu. Jadi, kalau lelaki perempuan sama lah, kita boleh copy paste ya. Baik. Ini wazan fa'al. Yang kita tahu, kita dah buat sebelum ni, bahasa Arab dia boleh fa'al boleh, fa'il boleh, fa'ul boleh. Macam mana nak buat kalau fa'al, kita dah ada contoh. Kalau fa'il macam mana? Adalah beberapa perkataan bahasa Melayu yang telah kita jadikan dia bahasa Arab dalam kaedah ataupun strategi bamba gitu ni. Ini bamba. Dia sebut-sebut untuk berapa, menghibur sikit. Strategi bamba itu bahasa Melayu jadikan bahasa Arab. Perkataannya fa'il, wazannya fa'il, telah berlaku ni. Ini ba, lam, kaf. Nak sebut macam mana? Jadi fa'il, jadi kita tahu lah balik. Balik. Balik rumah, balik mana. Jadi kalau sebut balik aja, dia seorang lelaki telah balik. Okey, balik. Balik. Okey.
Kalau dia seorang perempuan telah balik, nak sebut contohnya balikat. Bukan lain bunyi. Kalau bahasa Arab dia raja'at. Ini balikat. Jadi balikat. Kalau kamu telah balik, balik. Kalau perempuan, balik ti. Kalau anta, balik ta. Bahasa Arab dia, kalau anti, balik ti. Kalau saya, balik tu. Dan Arab dia, balik tu. Dan lelaki perempuan, samalah. Copy paste dia. Jadi perkataan balik tu, kita latihlah sebut. Balik, balikat. Balikat. Pelik bunyi. Balik, dia seorang lelaki dah balik. Kalau perempuan, balikat. Mana Aminah? Oh, dah balik rumah. Balikat ke rumah. Begitulah kalau nak jadikan Arab. Raja'at. Kalau Ahmad, mana Ahmad? Raja' ke rumah. Kalau Aminah, raja'at. Itu lain bunyi itu. Jadi kita nak guna bahasa Arab sebagai strategi, kita guna bahasa Melayu untuk memudahkan kita nampak bagaimana perubahan itu. Jadi balik, balikat. Kalau anta, balik ta. Kalau ana, balik tu. Kalau anti, perempuan, balik ti. Ya Aminah, cuti ni balik ti ke mana? Kalau Ahmad, cuti ni balik ta ke mana? Oh, saya balik tu ke kampung contohnya. Ana balik tu. Balik tu. Ana raja' tu. Kalau Arabkan dia. Jadi strategi ni hanya untuk kita melihat bagaimana wazan-wazan itu berubah. Kalau guna bahasa Arab darat, pengalaman saya lah, saya khawatiri kita tak begitu dapat konsep dia kita tak begitu dapat tangkap dengan jelas. Jadi kita gunalah strategi menggunakan bahasa Melayu ni. Perkataan lain, perkataan contoh wazan fa'il juga. Ini jim hak ta nak kata apa? Fa'il. Jadi jahid. Jahid. Tak tahu jahid pakaian dan sebagainya. Jadi kalau sebut jahid aja, dia seorang lelaki telah buat sesuatu. Jadi jahid. Jahid. Kalau perempuan, jahitat. Itu wazan dia fa'ilat. Wazan dia ialah fa'ilat. Jadi nak sebut ni ialah jahitat. Nak sebut ya, wazan fa'ilat. Jahitat. Ini sebutan dia kalau tulis bahasa Melayu. Jadi kalau anta, jahidta. Kalau anti, jahidti. Ini senanglah sikit ya. Jadi kalau anta, tersebut jahidta. Dua ta, disabdukan. Jahidta. Kalau anti, jahidti. Sabdu ya. Kalau ana, jahid. Ustaz. Ya, diam ya. Okey. Ada nak tanya? Wazan fa'ilat. Ya, fa'ilat ni. Oh, fa'ilat. Okey, silap ya. Fa'ilat ya. Okey, terima kasih. Nak tulis cepat tadi tu, kemudian terlepas pandang ya. Fa'ilat saya wazan dia fa'ilat. Sebenarnya kita ada 3 wazan ya, fa'al ataupun fa'il ataupun fa'ul. Jadi sini fa'ilat satu ya. Baik, terima kasih ya. Jadi perkataan ni ialah jahid. Jadi kita latihlah. Kita latih nak sebut macam mana tu? Jahid, jahitat, jahidta, jahidti, jahidtu. Nanti kalau kita gunakan bahasa Arab yang betul-betul, nanti mudah-mudahan dia akan lebih mudah. Jadi itu contoh yang kedua bagi wazan fa'il. Baik. Contoh yang ketiga, fa'il juga. Sin, lam, nun. Salin. Salin apa dia? Salin lah, salin. Surat dan sebagainya. Jadi kalau lelaki, kita gunakan salin. Dia telah salin. Kalau dia perempuan, salinat. Itu wazan dia fa'ilat. Di atas tadilah. Fa'ilat. Jadi kita boleh terus tulis salinat. Kalau lelaki ni salin. Salin. Itu wazan dia fa'il. Kalau anta, salinta. Kalau perempuan, salinti. Kalau saya, salintu. Di Arabnya, tulisnya tanpa baris, kita boleh sebut dah.
Dan ini pun salin T. Dan kalau saya salin tu. Ini copy paste saja, lelaki dan perempuan sama. Jadi kita latihlah sebutannya. Salin, salinat, salinta, salin T, salin tu. Kalau boleh sebut dalam pantas tu, diharapkan yang lain mudahlah. Dan yang terakhir sekali ini, bagian wazan fa'il. Kita ada 9, kurang 9, 9 lebih kurang. Jadi fa'il ini ta, ra, kaf. Nak sebut apa? Tarik. Jadi tarik. Kalau perempuan, ini tarik. Tarik. Kalau perempuan, tarikat. Tarikat. Kalau anti, tarik. Kalau anta, tarik ta. Jadi kita dah kurang 9 ini. Lepas ni insyaAllah kita stop. Kita sambung ke depan lah. Dan apa ni? Kita ada sesi kedua. InsyaAllah kita sambung kalau nak sambung situ lah. Dan kalau saya, tarik tu. Okey. Saya kata setakat tu kita boleh buat yang sempat buat hari ni. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu depan tentang wazan-wazan ni. Jadi kita dah kurang beberapa saat lagi tinggal ni. Jadi insyaAllah kita ketemu kalau ada kelaparan. Ketemu di sesi kedua. Sekian saja. Wassalamualaikum.